assignment korang sampai mana dah? Tak siap lagi. Aku baru nak start. Kalau korang free je kita buat sama-sama. Boleh je. Korang mau tak apa aku mau? Alah, tengok aku seorang je mau. Aku tak buat apa pun. Apa korang ni? Tempat pengumpulan sampah kan kat situ. Memang aku busuk. Ya alah, aku bau. Busuk kan? Busuk tu. Cuma sama jogging buat apa sih lama-lama? Weh, tapi takkan kita nak lalu tempat sampah tu lagi? Tak nak lah weh. Jom mana-mana. Okay, jom lah. Jom. Kenapalah diorang kena kumpul sampah dekat area kediaman kita Itulah mungkin dekat situ je paling senang pekerja nak kumpul sampah. Tapi bila sampah dah lama terkumpul dekat situ, kawasan kediaman kita jadi busuk. Betul, benda ni juga boleh menyebabkan pencemaran udara. Bau busuk tu termasuk dalam pencemaran udara ke? Sebenarnya pencemaran bau tergolong dalam pencemaran udara. Oh, baru aku tahu. Weh, kenyang ya korang ini. Tanya kenapa lah. Kamu dah siap ke assignment tu? Tak siap tu? Belum lagi. Kau siap? Asal banyak sangat asap ni? Apa yang basah asap ni kat sini ni? Bakar sampah, saya selalu bakar kat sini. Kenapa? Bang, ni kan dekat dengan hotel bang. Bahaya tak? Hari-hari saya kerja sini. Okey je. Mana boleh macam ni bang, ni pencemaran udara bang. Betul. Kat sini, bukannya kawasan kediaman budak-budak je. Nampak tu ada juga budak-budak yang jogging. Apalah nasib aku. Buat kerja aku pun salah. Apalah nak jadi. Weh, Syazal. Aku rasakan, aku terfikirlah pasal yang abang yang membakar tadi tu. Kenapa tu? Aku rasa kita patut report dekat penjagaan polis. Tak ke tu? Aku macam tu. Aku boleh call sebab aku ada nombor dia orang. Nak call ke? Boleh? Boleh lah. Sekejap. Jangan tak angkat lah. Dah lah kau balik. Biar kau cari. Hello, Assalamualaikum. Hello, salam. Ni pejabat Kolej Kediaman ke? Ya saya. Kenapa tu? Saya nak buat aduan. Ada seorang pekebun ni, dia membakar sampah yang berdekatan sangat dengan Kolej Kediaman. Oh, ya ke? Setahu saya, perkara-perkara macam ni saya tak ambil tindakan. Kenapa pula? Maaf ya sekali lagi, sebab perkara-perkara kecil macam ni memang pihak kami tak ambil tindakan. Tapi cik tahu tak pembakaran sampah berdekatan dengan Kolej Kediaman memberikan efek yang sangat serius kepada kesihatan para pelajar yang duduki Kolej Kediaman tersebut? Ya, saya tahu dia, tapi saya minta maaf sekali lagi sebab perkara-perkara kecil macam ni memang kami tak ambil tindakan. Okeylah, tak apalah. Terima kasih, cik. Sakit hati betul lah permasalahan kolej tadi. Itulah, dia macam kena tak ambil tindakan. Habis macam mana kita nak mencegah pencemaran udara yang berlaku kat sini? Kan? Tapi, cakap pasal pencemaran udara kan? Aku ada idea. Aku ada buat slide hari tu untuk satu kelas. And aku tahu kawan-kawan aku juga melalui benda yang sama macam kita. Apa kata kita buat group, nanti kita bincangkan kat situ. Boleh juga. Pencemaran udara. Pengenalan. Pencemaran didefinisikan sebagai perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap dan sebagainya. Pencemaran udara dapat dilihat sebagai satu keadaan yang melibatkan perubahan kandungan bahan kimia, jirim zarah atau bahan pencemar dalam atmosfera atau udara. Pencemaran udara menjadi salah satu masalah alam sekitar yang semakin membimbangkan negara. Ia akan memberikan kesan negatif dalam jangka masa yang panjang terhadap pengiraan indeks pencemaran udara IPU, malahan akan menjejaskan kesihatan manusia dan alam sekitar. Pencemaran udara boleh terjadi akibat manusia ataupun alam sekitar itu sendiri. Manusia merupakan faktor utama yang menyebabkan pencemaran udara. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat manusia yang tidak mengendahkan mengenai pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Sebagai contoh, manusia sering mengambil inisiatif mudah untuk membakar sampah sehingga mengakibatkan pembakaran terbuka.
Keadaan seperti ini disebabkan oleh pemikiran mereka yang mengatakan bahawa pembakaran sampah ini mempercepatkan proses pelupusan sampah. Namun demikian, pembakaran sampah ini hanyalah akan menyebabkan manusia mengalami gangguan kesihatan yang berpanjangan akibat asap-asap yang dilepaskan. Seterusnya, udara turut dicemari akibat pelepasan asap kilang yang tidak terkawal. Situasi seperti ini berlaku akibat pekerja-pekerja yang tidak mempunyai perasaan tanggungjawab kepada penjagaan alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana industri kilang melepaskan nitrogen, karbon dioksida dan hidrokarbon sehingga membawa kesan kepada kehidupan alam sekitar. Ini disebabkan oleh perkembangan industri yang maju mengakibatkan penambahan dalam pelepasan pencemaran gas organik, habuk maupun bahan kimia yang semakin berleluasa. Seterusnya saya akan membentangkan tentang faktor pencemaran udara daripada alam sekitar. Faktor yang pertama ialah gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat menghasilkan berbagai partikel abu vulkanik dan juga gas yang sifatnya mencemari lingkungan lain, yang dapat membuat timbulnya pencemaran udara. Letusan gunung berapi tidak hanya berdampak pada pencemaran udara, namun bagaimana kita lihat dari kejadian yang sudah ada, bahawa letusan gunung berapi dapat berdampak kepada kesihatan makhluk hidup yang tinggal di daerah sekitar gunung tersebut, dan juga meletusnya gunung berapi dapat menyebabkan anomali cuaca. Faktor yang kedua ialah pembangunan tidak terkawal. Pertambahan penduduk yang tinggi, terutama di bandar besar, yang menyebabkan semakin banyak sumber yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pengeluaran bagi menampung kehidupan dan penggunaan penduduk. Pada waktu ini tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan adalah amat penting untuk kemajuan sesebuah negara. Namun, pembangunan yang tidak mengambil kira ataupun tidak diseimbangkan dengan kemampuan alam sekitar sudah semestinya akan menyebabkan konsep pembangunan tersebut tidak dapat direalisasikan. Kesan pencemaran udara. Kesan kepada kesihatan. Pencemaran udara mempunyai implikasi yang buruk dan berpanjangan kepada kesihatan manusia. Golongan yang berisiko tinggi adalah orang tua, pesakit jantung, kanak-kanak dan pengidap asma. Orang tua yang terdedah kepada partikel halus mengakibatkan mereka meninggal dunia dengan lebih cepat. Kajian juga menunjukkan bahawa golongan tua yang terdedah kepada partikel halus dan dimasukkan ke hospital pada setiap tahun akhirnya mengidap penyakit paru-paru yang serius dan membawa maut. Golongan yang berisiko tinggi juga adalah pengidap asma. Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 1996, asma wujud disebabkan oleh gangguan pembakaran udara yang boleh menyebabkan gangguan dalam sistem pernafasan. Pesakit akan merasa sesak nafas dan nafas mereka akan berbunyi. Ia seterusnya akan merangsang pembentukan lapisan mukus ataupun lendir yang boleh menyempitkan saluran pernafasan dan seterusnya akan menyebabkan pesakit merasa lelah, penat serta sesak nafas. Antara langkah atau cara mengatasi pencemaran udara ialah melalui peranan kerajaan dengan menguatkuasakan undang-undang. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran udara ialah pihak bertanggungjawab perlu menghukum individu atau organisasi yang telah didapati bersalah dalam menyumbang kepada pencemaran udara di Malaysia ini. Jabatan Alam Sekitar menguatkuasakan Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling Akta 1974 bagi mencegah dan mengawal kemerosotan kualiti udara, iaitu larangan melakukan pembakaran terbuka. Jabatan Alam Sekitar juga menguatkuasakan Seksyen 22 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi melarang individu, syarikat atau premis dari melepaskan bahan pencemar ke udara melebihi had yang ditetapkan di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling. Antara tindakan penguatkuasaan yang boleh diambil terhadap pihak yang melakukan kesalahan termasuk tawaran kompaun sebanyak RM2,000 bagi setiap kesalahan, dan tindakan mahkamah di mana jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 22 boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 5 tahun. Hal ini dilakukan supaya indeks pencemaran udara IPU dapat dikawal agar sentiasa berada di tahap yang rendah. Langkah yang kedua ialah dengan memperkasakan pemantauan kualiti udara. Pihak kerajaan juga perlu membuat pemantauan kualiti udara di Malaysia dari masa ke semasa. Kerajaan mewujudkan stesen pengawasan gas pencemar toksik automatik melalui pembangunan stesen pengawasan udara seperti yang dilakukan di Pasir Gudang berikutan pencemaran udara yang telah berlaku.
Hal ini dilakukan untuk memastikan tahap keselamatan penduduk sekitar berada dalam keadaan yang selamat. Selain itu, pemantauan kualiti udara juga dapat mengawal indeks pencemaran udara IPU kerana pihak bertanggungjawab dapat mengenal pasti tahap kesihatan udara di Malaysia sekaligus dapat mengurangkan ketidakselesaan, kesan kepada kesihatan, ketidakhadiran kerja dan produktiviti yang rendah jika terjadinya fenomena jerebu. Kualiti udara dalaman yang baik akan memberi kesan kepada kesihatan yang baik kepada penghuni bangunan sekaligus menyumbang kepada keselesaan dan kesejahteraan masyarakat sejagat. Cara mengatasi masalah pencemaran udara melalui peranan masyarakat ialah dengan mengelakkan pembakaran terbuka. Orang ramai juga disarankan supaya tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Selain itu, masyarakat perlu mengumpulkan dan membuang bahan buangan di tempat pengumpulan sampah yang telah disediakan oleh Majlis Perbandaran di kawasan kediaman masing-masing supaya sisa pekerjaan tersebut dapat diangkut oleh pihak berkenaan. Hal ini perlu diambil serius oleh setiap masyarakat bagi memastikan keharmonian dan kesedaran hidup lebih tenang. Oleh itu, perkara ini tidak boleh dipandang rendah oleh masyarakat dan perlu ingat mengingati satu sama lain akan pentingnya untuk tidak melakukan pembakaran terbuka serta mengambil tahu tentang akibat pembakaran terbuka kepada masyarakat. Seterusnya, mengamalkan perkongsian kereta. Amalan berkongsi kenderaan juga merupakan amalan yang dapat mengurangkan pencemaran udara. Jumlah kenderaan yang berada di jalan raya yang sedikit dapat mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida yang berbahaya kepada kesihatan manusia dan boleh menyebabkan pencemaran udara. Oleh yang demikian, pengguna jalan raya juga hendaklah memastikan kenderaan diselenggara dengan baik bagi tidak mencemarkan udara. Justeru, orang ramai disyorkan untuk menggunakan kenderaan awam untuk ke mana sahaja demi mengurangi risiko untuk mendapat penyakit melalui pencemaran udara. Oleh itu, kita mestilah memainkan peranan dalam masyarakat untuk menangani masalah ini supaya perkara ini tidak terjadi dan dapat mengurangi risiko untuk mengidap penyakit dengan mudah. Seterusnya saya akan sambung kepada kesimpulan. Kesimpulannya, setiap pihak kerajaan dan masyarakat hendaklah menjalankan kajian secara lebih terperinci terhadap punca-punca yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Ini bertujuan untuk memberi kehasilan terhadap usaha-usaha yang telah dijalankan oleh semua pihak dengan secara lebih efektif. Justru itu, kita hendaklah mempunyai sikap yang lebih proaktif dan saling membantu antara satu sama lain bagi mengurangkan masalah pencemaran udara daripada semakin berleluasa. Kesannya, generasi-generasi pada masa akan datang dapat merasai keindahan alam sekitar yang telah dicipta oleh Tuhan. Oleh itu, sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. No! Jamil! Tapi kan takkan kita nak Sudah. Okey. Ya. Lah! Buktilah buat kerja. Ada orang nyangkut bukit. Dah habis ke? It's a wrap!